Apakah itu Islamofobia? Islamofobia adalah sesuatu perkara anti atau ancaman kejahatan, iaitu ketakutan yang berkaitan dengan agama Islam. Munculnya Islamofobia adalah dalam keadaan ketakutan, kebencian, prejudis dan diskriminasi terhadap umat Islam, dan umatnya ini boleh dikategorikan kepada beberapa jenis, iaitu melalui tulisan, ucapan ataupun perbuatan. Contohnya, bagi medium percakapan ataupun perbuatan, mereka akan membuat demo ataupun menunjuk perasaan untuk menunjukkan kebencian, syahwat sangka mereka terhadap Islam, sehinggakan mereka menghina Nabi Muhammad SAW, dan juga mereka tidak boleh membina masjid bagi penduduk setempat. Mereka menggunakan kekerasan ini untuk bertujuan bagi mewujudkan mentaliti kebencian terhadap orang Islam. Seterusnya ialah konsep Islamofobia. Ianya terjadi apabila sesuatu kelompok Islam dalam keadaan fobia ataupun ketakutan disebabkan ancaman mereka yang takut dengan umat Islam secara individual, berkelompok dan sosio-kultural. Bagi penulisan ataupun secara individual, selalunya terjadi di dalam sosial media. Sepertinya ada seorang yang memaparkan atau menghantar gambar atau video di dalam platform sosial media, dan mereka memaparkan gambar atau video yang tidak sempurna dalam menutup aurat. Dan di dalam komen tersebut, mereka terus menulis komen bahawa seeloknya buka tudung daripada berbuat demikian. Ini menunjukkan bahawa Islamofobia boleh berlaku bukan sahaja di kalangan orang ataupun negara bukan Islam. Malah, penganut Islam sendiri boleh terpengaruh dan mengamalkan sentimen Islamofobia kerana mereka membenci antara satu sama lain, dan seharusnya menegur bagi orang yang memaparkan video atau gambar tersebut. Contoh yang lain, apabila orang bukan Islam menghina ayat suci Al-Quran dan dicampurkan dengan lagu barat, ini jelas bahawa mereka tidak menghormati agama lain atau dikenali sebagai Muslim rasis.
Seterusnya ialah kesan Islamofobia kepada sosioekonomi. Islamofobia juga memberikan kesan kepada pembangunan sosioekonomi. Diskriminasi terhadap umat Islam seperti di tempat kerja, bidang pendidikan, peluang perniagaan dan peluang pekerjaan. Hak-hak asas kehidupan berpotensi untuk diketepikan dan akibatnya ia mampu mengganggu pembangunan sosioekonomi sesebuah negara. Sebagai contoh, negara miskin seperti Somalia, Afghanistan akan kurang mendapat bantuan antarabangsa oleh kerana faktor Islamofobia. Contoh Islamofobia di tempat kerja. Diskriminasi melalui halangan solat yang dikenakan oleh majikan serta halangan wanita Muslim mengenakan hijab di tempat kerja. Seterusnya ialah kesan Islamofobia kepada mental. Maksud mental ialah gangguan otak yang mungkin terganggu dari segi emosi, proses berfikir, perilaku dan persepsi. Mental boleh mengenai setiap orang tanpa mengenal umur, bangsa, agama maupun status sosioekonomi. Mental bukan disebabkan oleh kelemahan peribadi, ianya boleh diakibatkan oleh persekitaran seseorang. USA melaporkan bahawa 20% daripada responden yang ditemui mengakui bahawa mereka tidak mahu berjiran dengan Muslim dan 18% berasa gementar jika ada wanita Muslim sama-sama berada di dalam kapal terbang dan 31% jika penumpang adalah lelaki Muslim. Seterusnya ialah kesan Islamofobia kepada fizikal. Maksud fizikal ialah fizikal seseorang untuk bertindak apabila situasi tersebut terjadi terhadapnya. Menurut OIC Observatory Report, insiden berkaitan mencemar kesucian masjid meningkat sebanyak 100%. Penodaan terhadap perkuburan Islam sebanyak 35%. Insiden keganasan dan gangguan terhadap muslimah berpudah dan bukan juga meningkat sebanyak 500%. Sikap tidak bertoleransi terhadap simbol-simbol suci Islam lebih dari 100%. Last but not least, say no to racism, say no to Islamophobia. #Islam is the best religion. Kesimpulan di atas fenomena Islamofobia. Tuntasnya, penularan Islamofobia sudah wujud lagi sejak awal perkembangan Islam sebagaimana mereka menganggap ajaran Islam ini ialah ajaran yang asing dan mereka membawa nilai benci, stereotip negatif dan prejudis terhadap Islam dan juga Muslim. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang bermaksud, Islam bermula sebagai sesuatu yang asing dan akan kembali menjadi sesuatu yang asing seperti awalnya. Maka berbahagialah orang-orang yang asing itu. Sahih Muslim hadis 145 bab iman. Ini membuktikan bahawa ketika awal zaman dakwah Rasulullah SAW telah digambarkan dengan pelbagai perkara yang negatif dan persepsi Islam ini dilihat sebagai ajaran yang asing dan tidak sesuai dengan budaya bagi penduduk Mekah pada zaman itu dan juga hak asasi manusia dan juga nilai-nilai murni. Seterusnya, dan berkatalah Rasul, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini satu perlembagaan yang ditinggalkan dan juga tidak dipakai." Surah Al-Furqan ayat 30. Bagi penganut agama Islam juga boleh terpengaruh dan mengamalkan sentimen Islamofobia. Ini disebabkan kerana mereka yang tidak berlandaskan Al-Quran dan juga mereka meninggalkan dari beramal dengan membaca ayat Al-Quran dan tidak berpegang dengannya. Ia juga meninggalkan hukum daripada perkara asas maupun perkara yang bercabang mengenai Al-Quran. Inilah sebabnya sentimen Islamofobia itu lahir dalam masyarakat di kalangan umat Islam. Akhir sekali, usaha-usaha dalam menangani penularan ini perlu dilaksanakan secara berhemah dan berterusan bagi memastikan gerakan jihad ini dapat dicapai untuk menegakkan agama Islam. Sebagai umat Islam, tanggungjawab kita adalah untuk berusaha memperbetulkan persepsi Islamofobia ini dan seterusnya meletakkan Islam itu di tempat yang sepatutnya serta difahami oleh masyarakat bukan Islam maupun Islam. Seperti contoh dalam mengetekkan hal undang-undang mengenai hak agama Islam.
Walaupun difahamkan Islamofobia ini agak sukar untuk dihapuskan secara keseluruhan, namun masyarakat Islam dapat memastikan setiap usaha ini dapat mencapai matlamatnya. Istiqamah, iltizam dan juga ikon merupakan konsep yang sewajarnya dijadikan teras utama dalam membanteras Islamofobia.